Ini bab pecahan bab-bab witir. Bab yang pertama daripadanya ialah bab galakkan ataupun elok mengerjakan sembahyang witir. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Ali, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai ahli Al-Quran, berwitirlah kamu, kerana sesungguhnya Allah itu witir, esa, yuhibbul witra, dia sukakan witir, yakni yang ganjil." Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan makna hadis yang tersebut sebelum ini, cuma perawinya iaitu Uthman bin Abi Shaybah menambahkan, lalu ada seorang Arabi bertanya, "Ma taqul?" Apa kamu kata? Abdullah menjawab, "Laisa laka," bukan kepadamu dan bukan kepada sahabat-sahabatmu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Kharijah bin Hudzafah, beliau berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami, lalu baginda bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menambahkan kepada kamu satu sembahyang, ia terlebih baik bagi kamu daripada unta merah, unta merah, iaitulah sembahyang witir. Allah telah meletakkannya untuk kamu antara sembahyang isyak hingga kepada terbit fajar. Ini bab tentang orang yang tidak berwitir. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Buraidah, daripada ayahnya Buraidah bin Al-Hasib, katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, witir itu adalah hak, kewajipan. Sesiapa yang tidak berwitir, bukanlah dia dari kalangan kita. Witir itu adalah suatu kewajipan. Sesiapa yang tidak berwitir, bukanlah dia dari kalangan kita. Witir itu adalah suatu kewajipan. Sesiapa yang tidak berwitir, bukanlah dia dari kalangan kita. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibni Muhairiz, beliau menceritakan bahawa ada seorang lelaki dari Bani Kinanah dikenali dengan Al-Mukhdaji. Dia telah mendengar ada seorang lelaki di Syam dipanggil atau dikenali dengan Aba Muhammad, berkata, sesungguhnya witir itu wajib. Al-Mukhdaji berkata, saya pun terus pergi kepada Ubadah bin As-Samit, saya ceritakan kepadanya apa yang dikatakan oleh Aba Muhammad itu. Maka Ubadah berkata, kadzaba Abu Muhammad, silap Abu Muhammad. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 sembahyang telah Allah fardukan kepada hamba-hambanya. Sesiapa yang mengerjakannya dengan tidak mencuaikan, mengabaikan mana-mana satu daripadanya, dengan menganggap ringan terhadapnya, maka jaminan Allah ada untuknya untuk memasukkannya ke dalam syurga. Dan sesiapa yang tidak melakukannya, maka tidaklah ada jaminan di sisi Allah untuknya. Keadaannya terpulang kepada Allah, sama ada ia mahu menghukum, menyiksanya, ataupun ia mahu memasukkannya ke dalam syurga. Yani kalau dia nak seksa, dia akan menyiksanya. Kalau dia nak masukkan ke dalam syurga, dia akan masukkannya ke dalam syurga.
Ini bab berapakah witir itu, yakni berapa rakaat witir itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, ada seorang lelaki dari kalangan orang darat bertanya Nabi SAW tentang sembahyang malam. Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya begini ataupun begini, dua-dua. Witir itu satu rakaat di akhir ataupun di hujung malam. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Ayyub Al-Ansari, katanya Rasulullah SAW bersabda, witir itu adalah hak ataupun kewajipan ke atas setiap muslim. Sesiapa yang hendak berwitir, boleh dia mengerjakannya 5 rakaat. Kalau dia nak buat 5 rakaat, boleh dia buat. Dan kalau dia nak buat 3 rakaat, boleh juga. Dan sesiapa yang nak buat 1 rakaat saja, boleh juga. Ini bab apa yang dibaca oleh seseorang itu dalam sembahyang witir. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab, katanya Rasulullah SAW selalu berwitir dengan membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan Qul lil ladzina kafaru, maksudnya Qul ya ayyuhal kafirun, dan Wallahul wahidus samad, maksudnya Allahus samad, yakni Qul huwallahu ahad. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdul Aziz bin Jurayj, dia berkata, saya telah bertanya Aisyah ummul mukminin, bi ayyi syai'in, apakah yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni surah yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang witirnya. Fa dzakara ma'nahu, lalu perawi menyebutkan makna hadis yang tersebut sebelum ini. Di dalam riwayat ini perawi itu menyebutkan pada rakaat yang ketiga dibacanya Qul huwallahu ahad dan Al-Mu'awwidhatain, yakni 2 surah Mu'awwidhatain, pelindung, 2 surah pelindung, yakni suratu Falaq dan suratul Nas, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itulah. Ini bab tafri', pecahan bab-bab witir. Bab-bab witir ini dia ada banyak pecahan. Macam sinilah, macam dalam kitab kita ni yang kita duk baca ni, mula-mula bab istihbab witir, yang ni elok, molek, bagus buat witir. Asal lepas tu bab yang kedua sana ni kan tentang orang yang tidak berwitir. Itu pecahan bab dia lah tu. Bab yang ketiga, berapa rakaat witir tu. Bab yang keempatnya, apa yang hendak dibaca dalam sembahyang witir itu. Bab yang kelimanya, qunut dalam witir. Bab yang keenamnya, misalnya di sini, iaitu doa selepas daripada witir. Apa doa selepas daripada witir, dan begitulah seterusnya. Itulah yang dikatakan pecahan bab-bab berhubung dengan witir ini. Dia ada banyak pecahannya. Di sini Imam Abu Daud hanya pecah bab witir ni kepada 9 bab sahaja. Tapi Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi dia pecah sampai 14 bab. Mana ada lagi lah, kalau tidak ada di sini, ada dalam tu lebih banyak. Dalam kitab Aujazul Masalik ila Muwatta'i Malik, disebutnya sampai 16 masalah hak berkait dengan witir. Itulah berbeza-beza lah. Ni tengok dari sudut ni, dari sudut ni, dari sudut ni, berbeza-beza pendapat.
Witir dari segi bacaannya, witir boleh juga. Watr, watr boleh kedua-duanya. Di dalam Al-Quran disebutkan wasyaf'i wal watri, bukan wal witri, tetapi wal watr. Tetapi mengikut qiraat Hamzah dan Kisai, wal witr, wasyaf'i wal witr, dia baca begitu. Tetapi hak kebanyakan qurra, ahli qiraatnya, wasyaf'i wal watr. Itulah hak kebanyakan. Boleh kedua-duanya, dari segi bahasa pun tidak salah kedua-duanya digunakan. Tetapi hak qiraat, hak kebanyakan itulah yang lebih baik, seperti yang kita duduk baca itulah, iaitu dengan baris di atas waw tu, wasyaf'i wal watr. Maknanya sama saja, iaitu wasyaf'i demi yang genap, wal watri dan demi yang ganjil. Demi yang genap maksudnya makhluk yang ada pasangan, ada regunya, ada lawannya, ada yang serupa dan sebanding dengannya. Itu maksud asy-syaf'i, yang genap, yang serupa ataupun ada lawan. Itu semua termasuk dalam asy-syaf'i. Termasuklah apa nama ni, lawan, siang malam, tinggi rendah, panjang pendek, putih hitam dan sebagainya. Comel bodoh, jauh dekat, ataupun hak ni sama-sama comel, hak ni lebih comel, hak ni comel juga tapi tidak setara tu, comel juga. Makna ada bandingan, ada bandingan. Ni lelaki lawannya perempuan, perlu kepada perempuan ada gu dia, lawan dia. Itu. Kalau hak ni, kau ni pendapat lagu ni, hak ni pendapat lagu ni, ada hak lagu ni di kalangan manusia. Di kalangan makhluk memang ada sifat-sifat. Tuhan wal watr wal witr tak ada. Kalau nak kata nak lawan, tak boleh lawan. Tak ada lawan, tak ada gu dia, tak ada hak serupa dengan dia. Hak lawan pun tak ada, tak boleh nak lawan dia. Kalau hak lain, ada parti tu parti ni misalnya, ada golongan tu ada golongan ini, hak ni musuh dia, hak ni ada. Allah SWT tak padan nak musuh, tak ada, tak boleh nak lawan. Tak ada. Kalau golongan boleh nak lawan, Allah SWT tak boleh. Manusia, makhluk ada nak memerlukan kepada yang lain, berhajat, iftiqar, sifat berhajat, nak kepada hak lain, tak sempurna, tak cukup kalau tak ada hak lain. Suami tak ada isteri, lelaki tak ada perempuan, tak sempurna. Tak boleh nak buat, pandai belah mana pun tak boleh nak buat belakang. Dia perlu kepada tukang, perlu kepada orang pergi cari kayu dalam hutan tu, nak buat bangunan, nak buat rumah. Perlu kepada hak pergi lombong, buat keluar biji daripada lombong. Perlu Tuhan je hak tidak perlu lagu tu. Itu maksud wal watr. Tuhan yang ganjil. Ganjil mana tak boleh nak banding, kok mana-mana pun tak boleh. Itu maksud. Dia kata Tuhan itu ganjil, pelik lah, pelik. Tak serupa dengan hak lain pula. Allah SWT suka hak ganjil. Sebab hak ganjil dah banyak benda-benda hak istimewa, benda pelik-pelik dalam dunia ni buat kerana ada hak ganjil itulah. Jangan kita kata ganjil pelik tu tak molek. Dia ada hikmat di sebalik tu. Hak ganjil, hak pelik tu ada tu hikmat. Barulah maju manusia dalam dunia ni. Itu Tuhan buat. Apa ni, peraturan dalam dunia, dalam alam ni dia ada hak kurang. Bila ada hak kurang, adalah hak nak menyempurnakannya. Begitu. Jadi Tuhan kenal. Kalau kita buat apa-apa tak serupa dengan orang, alah kemolek lah. Alah aku tak molek, dia tak boleh buat. Pak Allah SWT buat anak apa tak molek tu sebenarnya bukan tak molek. Molek juga macam dia mematikan orang. Kalau tak mati belakang, ramam dah. Ramam dah manusia ni. Lepas tu banyaklah kekurangan kau tu goni. Lepas tu tak mati tu lagu mana dengan arti tak tua kau. Apa kalau ada tua, ada nyayung, ada apa, susah juga. Susah juga. Jadi serba tak sempurna.
Tak ada makna. Tak mati. Mati tu molek. Sakit molek. Kalau tidak tak ada hospital. Selama mana orang duduk menumpai rezeki situ. Bahagian ni, bahagian ni, bahagian ni. Mana molek. Tapi manusia tak boleh. Buat orang tak molek tak boleh. Nak bunuh orang, nak beri racun kat orang, tak boleh. Tak boleh. Tetapi Allah ke molek, tu dia suruh turut lah. Itu sifat dia. Sifat water, ganjil dia. Biar kita buat apa-apa paling molek, cemerlang. Tu hendak. Tak ada orang serupa kita. Biar ke atas semua. Orang duduk atas tu, selagi tak pecah rekod tu duduk situ. Biar pecah rekod. Lebih lagi. Lebih lagi. Gitu maksudnya. Tu boleh. Sifat Allah SWT ni nak ajar kita supaya kita buat benda yang istimewa. Berfikiran yang istimewa, cemerlang. Nak suruh jadi berjaya, kemuncak, pelik daripada hak lain-lain. Tu boleh. Tak apalah. Kita nak cara ke witir hak semayang ni, bukan witir dari segi makna tak dia, tu dari segi tafsiran Quran lah. Wasyaf'i wal watr. Dari segi hak ni witir ni, sebab apa dipanggil semayang witir? Sebab dia ganjil. Semayang 2 rakaat katakanlah. Yang ketiga tu witir, 3 tu tu ganjil. Kalau kita kata semayang 3 rakaat ni 1 salam sekalipun, 3 tu ganjil. Tak ada pasangan kan? Tak ada gusa. 2 tu ni lawan ni. Ni tak ada. Kalau kita kata 2 salam, 2 salam, ni so tu naik bangun so, puih salam. Tu ganjil. Ganjil juga. Kalau kata 5 tu ganjil, 4 tu genap. Sebagai witir dia mesti ganjil. Ataupun so, sebagai so rakaat. Ganjil juga lagu tu. Ganjil juga. Begitulah seterusnya, seperti yang kita akan tengok berkenaan dengan berapa bilangan rakaat witir tu akan datang. Kemudian witir tu hukum dia. Hukum semayang witir tu setara mana? Wajib ke, sunat ke, fardu ke, gapo ke? Kalau nak mengambil kira pendapat Imam Abu Hanifah, orang riwayat tentang pendapat dia, maka ada 3 riwayat daripada Imam Abu Hanifah sahaja. Yang pertamanya iaitu riwayat Hamad bin Zaid. Daripada dia mengatakan fardu witir. Yang kedua riwayat Yusuf bin Khalid As-Samti, iaitu wajib. Semayang witir ni wajib. Yang ketiga iaitu riwayat Nuh bin Abi Maryam Al-Marwazi dalam jami'nya, iaitu Abu Hanifah berpendapat kata sunat. Witir ni sunat. Inilah yang terima, diambil oleh anak murid dia Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, 2 orang anak murid besar dia. Anak murid besar ni ambil hak ni pendapat dia, hak kata sunat, bukan wajib, bukan fardu. Begitu juga Imam Syafi'i mengatakan sembahyang witir ini adalah sunat, bukan fardu, bukan wajib. Pendapat yang masyhur daripada Imam Abu Hanifah ialah wajib, bukan fardu. Orang kata fardu tu hanya dari segi bahasa sahaja. Sebab apa? Sebab adalah menunjukkan kewajipan, menunjukkan katabah, perkataan lagu tu. Tapi bukan makna fardu tu sama dengan hak 5 waktu. Tidak. Tidak lagu tu. Tetapi istilah itu mengelirukan. Dengan sebab tu kebanyakan ulama dalam mazhab Hanafi dia kaitkan dengan Imam Abu Hanifah tu pendapat hak mengatakan wajib, bukan fardu. Fardu ni semayang 5 waktu. Tu tak boleh gida. Hak ni tidak termasuk dalam fardu tapi wajib. Yang ni kalau tak buat dosa. Kalau tak buat dosa. Tapi kalau menafikan tidak jadi kafir. Tidak jadi kafir. Kalau menafikan semayang 5 waktu tu jadi kafir. Tu. Hak ni sekadar tak buat dosa. Gitu. Kalau orang menafikan kewajipan itu, misalnya orang Syafi'i kata tidak wajib, dia tidak jadi kafir, tidak jadi gapo. Cuma bagi dia wajib kena buat. Sebab apa? Sebab adalah pegangan dia seperti kita akan tengok nanti. Itu dia kata wajib. Kebanyakannya mengatakan Imam Abu Hanifah kata wajib. Itulah hak masyhur. Kita duduk situlah. Tak usah kata hak fardu tu sebab keliru. Sebab keliru.
keliru dengan hak fardu, iaitu sembahyang 5 waktu. Tentu sekali Imam Abu Hanifah tidak kata lagu tu serupa dengan sembahyang 5 waktu tu. Tidak lagu tu. Ada juga yang mengatakan sembahyang witir ini sunat, tapi bukan sunat main-main je, lebih daripada sunat hak lain. Sunat hak paling muakkad. Tu. Sunat hak paling akad, orang panggil akad, hak paling kuat. Dalam banyak-banyak hadis ni hak paling ditekankan, hak paling disebutkan dengan lafaz yang agak tinggi, agak berat. Hak ni. Sebab tu kebanyakan ulama mengatakan sembahyang sunat hak paling itu sekali, nombor satu sekali sembahyang witir. Ada yang mengatakan begitu, waktu khilaf lah. Ada juga yang mengatakan sembahyang sunat ni hak nombor satu sekali ialah sembahyang sunat subuh. Ada juga sembahyang sunat subuh. Itulah antara dua tu. Antara dua tu. Hak ni paling kuat lah. Kalau tidak sembahyang subuh, sunat subuh, sembahyang witir. Tetapi mengikut Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafinya, sembahyang sunat subuh tu pun wajib juga dia. Wajib juga. Tapi mana kuat sembahyang sunat subuh dengan hak ni? Kuat hak ni lagi. Kuat witir lagi bagi mereka. Bagi orang lainnya antara dua tu juga. Hak tu hak paling afdal di antara sekian banyak sembahyang sunat. Kalau nak jaga pun, jaga hak tu lebih baik daripada jaga hak lain. Kalau boleh jaga semua tu lagi molek kan. Kalau tak boleh lah, boleh buat, nak buat juga hak sunat ni, tapi hak nak ambil hak paling berat. Dua ni. Ada pun hak lain-lain tu tidak dah. Lebih kurang hak lain-lain. Ada yang mengatakan sembahyang tahajud, tapi itu tidak kuat. Hak kuatnya dua ni. Dua ni. Mereka berhujah dengan hadis-hadis Nabi banyak lah. Antaranya yang Imam Abu Daud buat mari, yang Imam Abu Daud buat mari. Tapi bagi orang yang mengatakan sunat, dia pegang dengan hadis lain lah. Antaranya dalam syarah ni Badlul Majhud, dia ada sebut 3 sembahyang yang diwajibkan ke atasku tapi tidak diwajibkan ke atas kamu, iaitu witir, duha dan adha. Witir, duha dan adha. Adha itu sama ada dengan makna kurban ataupun sembahyang hari raya. Ini menunjukkan diwajibkan ke atasku, tidak ke atas kamu. Bagi orang yang mengatakan tidak wajib, antara hadis yang pegangan mereka nya hak nilah, iaitu thalathun kutibat alayya walam tuktab alaikum al-witru wad-duha wal-adha. Tu. Dan banyak lagi hadis yang lain seperti yang kita akan jumpa nanti. Itu dari segi hukum dia, sunat ke wajib. Lepas tu dari segi bilangan, kalau dari segi gapo nak baca tu kita akan jumpa pada bab masing-masing lah. Pada bab masing-masing. Tidak perlu kita cerita semua sekali lalu. Kita hanya cerita pada apabila sampai tepat. Bagi orang yang mengatakan hak ni sunat selain daripada hak tadi, ada lagi, iaitu hadis masyhur lah dalam Bukhari, dalam Muslim pun ada, iaitu innallaha kataba alaikum fi kulli yawmin wa lailatin khamsah salawat. Allah memfardukan ke atas kamu dalam sehari semalam 5 sembahyang. Itu maknanya selain pada hak 5 tu tidak fardu, tidak wajib. Dia, kita kena faham dulu istilah fardu dengan wajib ni dalam mazhab Syafi'i hak tula. Tapi dalam mazhab Hanafi tak. Fardu ni lain, wajib lain. Dengan sebab itu dia boleh kata sembahyang 5 waktu tu fardu, sembahyang witir ni wajib. Sunat ni bawah lagi pada tu. Sembahyang apa ni, apa-apa hak fardu lah, iaitu hak jelas sebut dalam Quran, hak tu fardu. Itu fardu bagi mereka. Ataupun dalam hadis yang mutawatir, itu fardu. Kalau tidak,
Ada tidak dalam Quran tak ada, tapi dalam hadis ada. Walaupun sahih banyak pun macam ni. Walaupun ada tekanan pun dia tidak sampai kepada fardu, tapi dia hanya wajib saja. Dan ada ancaman pula kalau tinggalkan gini-gini dikatakan. Itu menunjukkan wajib tu bagi Hanafi. Kalau ada ancaman pula. Dia tidak mengaku umat lah, bukan dari kalangan kita lah. Benda-benda lagu tu. Ni makna benda sifat wajib lah bagi mereka, bukan sunat. Kalau sunat tak ada lagu tu. Dia faham gitu. Itu masalah istilah lah masing-masing. Tak apalah. Mula-mula sekali dalam bab galakkan ataupun elok molek semaya witir ni, Imam Abu Daud buat mari riwayat daripada Ali, yakni Sayyidina Ali. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai ahli Quran, kamu berwitirlah kamu, semayang witirlah kamu, kerana sesungguhnya Allah itu witir, ganjil. Yuhibbul witra, dia sukakan kepada yang ganjil. Ganjil macam tak adil lah, dia suka seperti kita royak tadi. Bukan ganjil pelik tak serupa dengan orang. Ganjil ni banyak kan, tak serupa, hak cacat. Orang lain tak lagu tu dia cacat lagu. Ganjil juga tu, bukan lagu tu maksud tu adalah kurang. Hak ramai-ramai ni molek belakang betul, waras belakang, hak tu seorang gila misalnya, tu ganjil juga tu. Tapi Allah aku tak molek, tidak maksud gitu. Hak maksud di sini seperti Allah tu lah, lagu mana? Ganjil dia tu, pelik dia tu lagu mana? Kita boleh tengok pada kejadian dia tu. Jadi hak naknya manusia ni, orang Islam ni bersifat gitu. Allah kemolek tu biar ganjil, biar pelik tak apa. Dan ini satu penghibur lah kepada orang Islam, iaitu kalau dia pelik sikit pun jangan dia berasa tak sedap hati. Asalkan dia berada di atas landasan yang betul, mengikut kaedah molek dia, tak apa pelik. Sebab berapa banyak orang pelik mula-mula je pelik, lepas tu tak ada pelik-pelik pun. Dan ramai orang pakai, dan ramai orang faham. Pelik tu satu ketika. Dan banyak benda-benda kemajuan, pencapaian, apa-apa, dia seorang aja dulu mula-mula ni, bukan ramai. Tapi munafaatnya dirasai oleh sekian ramai manusia, kerana ada hak pelik tu lah. Hak pelik Allah kemolek, bukan pelik Allah kata molek. Kalau pelik Allah kata molek, itu tak jadi. Di sini, wahai ahlul Quran, berwitirlah kamu. Maksudnya semaya witir sini. Sebab apa? Mengikut dari segi ajaran Islam ni semua, dia nak, kalau apa dia akidah dia akan kemah semua. Dia akan kemah, mantapkan, kukuhkan sama-sama dalam gapo. Itu cara Islam, beza daripada orang lain. Misalnya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu akidah tauhid. Bila tauhid, mana banyak kan dia kena tauhid. Tauhid ni kau dia, witir ni tauhid lah tu. Witir tu mana tauhid lah tu. Nak mengingatkan kita, nak menarik fikiran kita, perhatian kita kepada tauhid, biar ingat semua. Ada hak pelik ni, ada hak ganjil, tak serupa. Kalau nampak serupa, ada bandingan, ada tandingan, ada lawan gitu gini. Ada hak tidak, dia atas daripada segala-galanya. Ada. Biar kita ingat hak tu semua. Gapo dia? Hak pelik dari segala yang pelik. Pelik banyak juga dalam dunia ni, pelik kita heran. Pelik situ, pelik sini. Tapi pelik atas segala yang pelik, Allah. Hak tu pelik sekali. Nak suruh kita ingat hak tu. Akidah tauhid, nak bawa kepada akidah tauhid. Ada kalanya dia ingat bawa kepada Muhammadur Rasulullah. Muhammad sakit, Muhammad makan, Muhammad jalan kedah, Muhammad kena sihir, Muhammad gitu nikah. Nak ayatnya ke dia tu orang. Innama ana basyarum mithlukum, orang dia tu, bukan Tuhan. Dan dia itu Rasulullah, utusan Allah, orang, tapi dia adalah utusan Allah. Banyak perkara. Dan kita akan jumpa gini cerita tentang dia.
Itu semua dia kait dengan Muhammadur Rasulullah. Begitu juga banyak pahala dosa ni ke dia, kepercayaan kepada akhirat. Akhirat, hidup selepas mati. Nak tanah hak tu, nak kemah hak tu. Pahala tu tak nampak. Dalam dunia dosa ke apa tak nampak. Mana baru nyata lepas mati. Akhirat lah tu. Itu maknanya nak kemah kepercayaan kepada akhirat. Al-yaumul akhir, hari kemudian. Tu dalam Islam ni ajaran dia semaya kau gapo makan minum kau, dia ada kaitan dengan tu. Dia tak lari. Akidah tu dia mesti ada. Dengan sebab itu Nabi kata kalau makan buah tamar 2, makan sesal lagi, dia jadi 3. Pasal apa nak suruh ganjil? Kita kena ingat ganjil. Jangan lupa tu. Dia ada semua. Ada semua. Jenis-jenis gitu. Siapa kau nak membersihkan najis, beristinja dengan batu, kalau sudah 2 sudah suci, ambil sal lagi. Apa? Nak suruh ganjil witir. Nak suruh ganjil, nak suruh ingat Tuhan sama. Nak suruh ingat Tuhan sama. Setara suruh gitu mau tu pun jadi syirik semacam. Jadi syirik semacam manusia ni pun tengok dalam dunia ni. Sebab tu Islam hak ada ni dia kemah betul hak tu. Sebab tu dia selamat. Adapun agama hak dulu memang Tuhan nak gitu pun dia berhenti sekat tu. Dia mansuh. Mari nabi lain, bawa kitab lain. Sebab apa hak ni sudah punah habis. Begitulah keadaan. Tapi Islam ni hak nabi kita bawa ni dak. Sebab tu kita tengok banyak benda-benda hak dia kemah. Sana sini kemah betul. Adapun hak lain walaupun dibawa oleh nabi-nabi pun sudah jadi syirik dah. Tengok Kristian, asalnya Nabi Isa dikaitkan dengan Nabi Isa, tapi tengok tidak syirik ke dia? Syirik. Mana ada dalam dunia ni agama tidak syirik? Tak ada. Agama tauhid semati. Lepas tu dalam akidah dia, dalam pahaman dia, ajaran dia, amalan dia pun betul-betul nak kemah hak tauhid, hak dia bawa akidah dia. Tak ada dalam dunia. Yahudi ke, agama-agama lain, agama hak baru sekalipun, hak selepas Nabi kita tak erak pergi. Tak ada pergi. Misalnya agama Guru Nanak, agama Sikh, syirik dah. Syirik dah. Kalau dalam apa nama ni rumah ibadat dia tu ada, dia buat replika kubur Guru Nanak. Duduk kibah. Yalah. Lepas tu kan ngadak tu syirik lah. Tak ada pergi. Tak erak. Dulu kau kemudian kau dia akan jadi syirik. Tak erak. Hak boleh jaga ni agama yang betul. Itulah tanda dia. Tanda dia nya agama yang betul, dia tetap dengan akidah tauhid dia. Tu. Dan Muhammad itu Rasulullah, abduhu wa rasuluh. Dia tetap tu. Ada pun agama lain tak ada dah. Nabi gapo jadi Tuhan belaka. Dan agama Hindu tu Sri Rama gapo tu orang tu asalnya. Krishna tu orang tapi jadi Tuhan. Buddha menjadi Tuhan dah, semua dah. Semua tak ada. Hak betul-betul tauhid. Hak betul-betul tauhid ramah. Hak lebih ramah. Tak sekira ada lah seorang dua hak tak betul tu. Hak lebih ramah, majoritinya. Adakah kata Muhammad tu Tuhan? Tak ada. Kalau ada hak tak betul tak kira tu. Ada sikit. Ada pun hak agama lain ni, hak lebih ramahnya hak sesat tu. Ada juga orang Kristian pun pecahan-pecahan dia tu kata Tuhan Isa. Ada juga. Tapi seramah mana? Setakat mana kekuatan dia? Dia tidak kata Nabi Isa tu anak Tuhan kau misalnya. Dia tidak kata. Tapi seramah mana? Yang mendominasi pokok dia tu. Hak mana? Hak syirik berlaku. Dia tak lagi. Boleh jaga akidah tauhid ni Islam. Tu sah ya dalam dunia ni. Siapa learn ni boleh tengok sendiri. Tak apalah. Dia wahai ahli Quran, kamu berwitirlah. Pasal apa suruh berwitir tu? Dia sebut kerana Allah itu witir. Dia suka kepada witir. Pasal apa kamu kena semaya biar ganjil ni? Kalau kamu semaya 2 tambah satu lagi jadi 3. Ataupun sah saja boleh dah. Walaupun ada khilaf lagi, tak apalah. Ada ramai kata boleh. Ataupun 5, 4, 5 ganjil. Ataupun 7, 7 ganjil. Benda tu ada pasangan belakang 7. Ataupun 9 ganjil juga. Tu dia nak.
Kerana Allah itu ganjil. Maknanya sus itu. Dua ada pasal, tiga so. Tu ganjil. So dia. Lima, pak tu ada gu. So ganjil. Tujuh, ada gu. So ganjil. Maknanya Tuhan tu ada sokmu. Bagi kita. Allah SWT sukakan al-witr, yang ganjil. Ingat, yang ganjil itu dengan maksud macam tadi lah. Lepas tu dia di sini dia kata, wahai ahli al-Quran. Apa makna ahli al-Quran itu? Ada dua pendapat. Yang pertama yang mengatakan ahli al-Quran itu, yakni orang yang beriman dengan Quran itu, yakni orang Islam. Wahai orang Islam, maksudnya berwitirlah kamu. Ini dipegang oleh Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya. Wahai ahli al-Quran. Selagi makna dia nya, wahai orang yang hafal Quran. Itu orang panggil ahlul Quran. Orang yang banyak ingat Al-Quran. Kamu berwitirlah. Dengan sebab apa? Dengan sebab kalau kamu semaya witir ni, kamu boleh panjang. Bukan kamu semaya seorang kan. Biasanya lebih baik sunat ni semaya sendiri, kamu boleh baca panjang. Tapi kalau kamu jadi tu imam, kau tak boleh baca panjang. Nabi pesan dah, jangan baca panjang kalau jadi tu imam. Jadi tak ada peluang lah kita nak mengulang hak kita ingat tu Quran tu. Jadi supaya Quran ni sentiasa diingati, maka hak semoleknya kita baca dalam sembahyang. Bila baca dalam sembahyang, kita baca berdasarkan ingatan kita. Tujuannya Nabi SAW suruh buat gini ni, nak suruh Quran itu terpelihara, terjaga, tersimpan dengan baik dalam ingatan, bukan dalam suratan saja, bukan atas kertas ni saja, tapi dalam fikiran juga ingat. Itu semua ni nak suruh, nak jaga Quran maksudnya. Daripada sinilah orang Islam ni tidak serupa dengan umat lain juga dalam dunia. Tak ada dalam dunia ni orang hafal sebuah kitab suci. Cuba tanya orang kafir, padri dia kalau dia ingat lafaz dia nak ingat lagu mana. Lafaz dia tu tak apa, bahasa ni lagu ni, bahasa ni lagu ni. Dalam bahasa, satu bahasa tu pun macam-macam tu. Dia jadi sebuah terjemahan lah. Hak asal dia tu duduk mana? Pada agama ke dia kalau nak apa pun bukan hak asal. Nak apa hak Arab, kau nak apa hak Melayu, kau nak apa hak orang putih, kau nak apa hak mana? Dalam bahasa orang putih saja tu ada berapa dah. Apa tu hak mana? Hak betul, hak sebenarnya. Lafaz tu, lafaz. Berkat lafaz tu. Tak ada dalam dunia ni. Agama Hindu ke, agama hak kemudian lagi, tak ada apa. Semua tu daripada awal sampai akhir duduk baca semua dalam ibadat dia. Tak ada dalam dunia. Ini adalah keistimewaan orang Islam saja. Mari mana keistimewaan? Dengan adanya sabda-sabda Nabi SAW yang seumpama ni lah, wahai ahli Quran. Nabi bagi keistimewaan tu kepada orang hafal Quran, dia sebut ahli Quran. Dan cara nak jaga Quran tu lagu mana? Ni cara. Dia royak selalu cara, iaitu dengan semaya. Dalam semaya tu dibaca Quran itu dengan mana? Itu caranya. Selain daripada tu, bulan Ramadan dia sendiri pun banyak dari bulan Ramadan tu semaya tarawih, sahabat-sahabat semaya tarawih. Itu peluang tu untuk nak perhabis Quran lah, nak pelajar Quran, nak suruh ingat Quran lah tu. Dia sendiri pun beza bulan puasa dengan tidak bulan puasa. Jibril mari 2 kali bulan puasa, bulan lain tak sekali untuk Quran ni. Mana Nabi sendiri tu pun baca semua. Jibril dengar, betul. Jaga nak ayatnya. Jadi orang yang hafal Quran ni ikut Nabi lah, ikut Nabi. Biar tersimpan dalam kitab maknun, seperti kitab yang tersimpan dengan baik, Lauh Mahfuz itu. Tak boleh kurang, tak boleh nak baiki ikut mana-mana. Biar lagu tu Quran supaya dalam Lauh Mahfuz, tak boleh nak baiki. Memang tu tak lagi, tak boleh lawan dalam dunia ni. Tak ada selain daripada Islam. Kita tengok kalau dalam semaya tarawih tu tempat ramai hak ngapa Quran kan? Boleh tengoklah. Tu imam salah sikit pro alif bakan. Berpuluh-puluh orang tunggu. Budak-budak. Pas nak ubah lagu mana? Lagu ni. Keadaan. Nak ubah lagu mana? Tak boleh ubah main-main. Perang. Kalau rambut dikatakan rambut Nabi tu hilang di Kashmir, perang. Siapa lagi hatta kelik?
Tu rambut Quran ni tak boleh pergi. Itu kedudukan Quran. Dah tak ada dalam dunia ni selain daripada Quran ni orang lagu tu. Tak payah upah ibu-ibu bapak ni. Berasa bangga, berasa mulia, berasa lebih. Kalau anak ni boleh ngapa Quran. Mana ada dalam dunia ni lagu tu. Satu kitab orang gitu dah meruk. Tak ada. Itu tanda. Ini satu tanda kebenaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Tak ada satu kitab dalam dunia ni orang boleh buat lagu tu. Bayar gaji pun tak boleh. Tak ada orang nak buat. Siapa dia nak apa satu kitab? Kitab mana-mana tak ada. Tak boleh pergi. Itu mukjizat dah tu. Mukjizat Quran kalau kita boleh tengok paklon ni. Ada? Tak ada. Pak ingat Quran ni bukan hak alim. Hak budak-budak ingat. Kau budak kau bangat ingat. Menunjukkan jiwa tu suci. Quran tu suci, lebih sesuai. Hak suci. Kau mudah ingat. Kau budak. Tapi kalau hak lain nyanyi, nak suruh apa agak nyanyi, nak suruh hafal lafaz lagu tu. Tak boleh pergi. Tak ada lah. Cuba raya dalam dunia ni hak boleh hafal. Bible tu sah. Daripada awal sampai akhir kita nak tengok. Kau mari seorang, ikutlah padri mana. Tak boleh buat mari. Tak boleh pergi. Kitab Veda kau, kitab Ved dalam agama Hindu tu. Cuba mari. Ingatlah. Tak boleh buat mari. Ingat gitu sedua ayat gitu boleh lah. Ni baca terus gitu. Sebab tu kita tengok ia jadi orang Islam ni jadi boleh lagu tu ada keistimewaan tu sebab ikut Nabi. Nabi kata ya ahlul Quran, wahai ahli Quran, yakni hak hafal Quran. Bukan untuk semua, bukan untuk semua orang Islam. Hak faham lagu ni iaitu Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya, jumhur ulama yang mengatakan witir itu bukan wajib. Tapi witir itu adalah satu tempat yang paling baik untuk orang-orang yang menghafal Quran mempelacar, melancarkan bacaan dia tu ataupun ingatan dia tu. Biar ingat kemak boleh. Dia. Begitu. Lepas tu riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud daripada Nabi SAW sebab adilah juga hadisnya. Tiba-tiba ada seorang Arabi ni orang darat, orang ulu kita kata. Orang ulu Arab tu, dia kata mataku, kamu kata lagu mana? Ataupun dalam setengah riwayat Arabi tu tanya apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Dia tak berapa faham lah, mungkin dia orang tidak mengaji tidak berpendidikan. Jadi orang royak dah dia apa maksudnya? Dia tanya pula. Ibnu Mas'ud kata bukan kepadamu hak ni ya ahlul Quran saat ni bukan kepadamu, bukan kepada puak-puakmu, sahabat-sahabatmu, dak mu tak kena hak ni. Hak ni maksud ahlul Quran ni orang-orang yang ngapa Quran. Hak Nabi suruh ni. Jadi berdasarkan riwayat ini hak lebih sesuainya ialah berkenaan dengan orang hak ingat Quran, bukan orang Islam. Daripada sinilah ulama hak kata tidak wajib tu dia kata hadis yang menunjukkan tidak wajib tu hak ni. Sebab Ibnu Mas'ud sendiri tu guru nombor satu. Kalau dalam mazhab Hanafi di kalangan sahabat dia kata bukan kepadamu, Nabi kata ni, dan kepada orang-orang sepamu ni bukan. Mu tak payahlah. Kalau semayang pun duk baca qul huwallah macam hak tu dia ingatnya. Hak ni maksud nak suruh pelacak ni. Tak apalah. Imam Abu Daud meriwayatkan lagi daripada Kharijah bin Hudzafah. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami, dia pun kata sesungguhnya Allah telah menambahkan, mengurniakan kepada kamu satu sembahyang. Amadda tu satu dengan makna menambahkan, satu lagi dengan makna melebihkan, menambahkan, melebihkan, lebih kurang lah maksudnya. Allah mengurniakan, memberi keistimewaan kepada kamu dalam bentuk satu semaya lagi.
iaitu sembahyang ni lebih baik bagi kamu daripada humrin na'am, unta merah. Unta merah ni bagi masyarakat Arab dulu mahal lah. Mahal, berharga sangat. Lebih baik lagi daripada, iaitu sembahyang witir. Allah letakkan di mana? Antara isyak dan hingga terbit fajar. Jadi pada hadis-hadis yang seumpama inilah orang-orang yang mengatakan wajib tu, dia kata wajib. Sebab Tuhan letak sini. Dia tidak sebut orang lain, sembahyang sunat lain tidak sebut gitu semua. Ni sebut gitu semua. Dan kalau kita pakai amaddah tu dengan makna menambahkan, maknanya selain daripada hak 5 tu ada lagi hak dia tambah. Walaupun tidaklah sampai ke tahap tu, peringkat tu, tapi hak Tuhan tambah sebagai suatu keistimewaan kepada kita. Itu. Dia faham gitulah. Faja'alaha lakum. Tuhan letakkan di antara sembahyang isyak hingga terbit fajar. Tapi hadis ini tidak sahih. Tu ya, jadi kalau menunjukkan wajib pun, menunjukkan kuat pun, orang tak terima tu, sebab tu dia tetap kata sunat. Walaupun ada hadis ni, sebab hadis ni tidak kuat. Hadis ini tidak kuat, dhaif. Kerana apa? Kerana adanya beberapa orang, iaitu Abdullah bin Rashid Az-Zawfi dan Abdullah bin Abi Murrah. Hak tu adalah dua orang yang dipertikaikan. Satu daripadanya, iaitu Abdullah bin Rashid Az-Zawfi itu adalah majhul, perawi majhul, maka hadis ini menjadi dhaif. Tetapi sahabat ini, sahabat yang besar, ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Berhubung dengan hadis ini, hak tu jadi tidak kuat. Sebab itulah ramai ulama mengatakan sembahyang witir ini tidak wajib. Dia kata sunat saja. Sebab apa? Kalau ada yang menunjukkan begitu, kebanyakannya tidak sahih. Misalnya hak sana tidak sahih. Lepas tu ciri-ciri sembahyang yang wajib ni tidak ada pada sembahyang witir. Misalnya sembahyang yang wajib, kalau fardu ataupun nak kata wajib lah, sebab kebanyakan ulama kata wajib dengan fardu ni hak tu lah. Dia kena sembahyang bawah, atas tanah, atas lantai gini lah. Kalau atas kenderaan tak boleh, kalau kita boleh turun. Gitu kaedahnya sembahyang hak wajib ni, hak fardu ni. Adapun sembahyang witir ni Nabi sembahyang atas kenderaan. Itu ciri dia. Itu ciri sembahyang sunat, sembahyang atas kenderaan tu. Lepas tu dia tak ada ban, dia tak ada qomat, gapo, dia tak ada jemaah. Tidak ada anjuran yang khusus seperti mana sembahyang fardu. Itu ciri-ciri sembahyang sunat. Lepas tu sebanyak-banyak hadis hak banyak ni, kebanyakannya tidak sahih. Kebanyakannya tidak sahih. Dengan sebab itu mereka tak terima. Walau bagaimanapun, bagi orang yang terima tu, dia banyak, oleh kerana banyak sangat hadis. Ada juga yang sahih, ada juga yang hasan. Yang dhaif itu menjadi sebagai penyokong gitu sajalah. Dia faham gitulah. Berkenaan dengan perawi ini, Abdullah bin Rashid Az-Zawfi, Imam Bukhari kata la yu'raf, tidak dikenali dia. Bila orang seperti Imam Bukhari kata dia ni orang tak kenal, maknanya tak boleh lah tu. Sebab dia kenal perawi-perawi ni, dia kenal perawi. Dia ni tidak dikenali kecuali melalui hadis witir ni. Sembahyang witir ni orang tahu. Hak lain tak ada riwayat dia. Itu Imam Bukhari kata. Lepas pada tu tidak diketahui juga masing-masing perawi dia ni kan, rantaian perawi dia sana ni jelas masing hak ni dengar daripada ni, hak ni ada dengar daripada ni. Tidak jelas. Bila tidak ada dengar lagu tu, maknanya ini adalah ciri-ciri hadis yang dhaif. Ibnu Hibban menyebutkan perawi ini termasuk dalam thiqah, perawi thiqah, tapi kata dia sanad ini munqati', putus, dan matannya batil. Matannya, isi dia tu, isi hadis ni karut, kata dia. Pasal apa? Mana ada Allah SWT tambah sembahyang 5 waktu lah, kalau tambah jadi 6 pula lah. Mana ada lagu tu? Sembahyang 5 waktu tu peringkat mutawatir, tawatur amali, tawatur tawaruth.
Hak tu sembahyang 5 waktu. Berapa macam jenis tawatur. Hak sembahyang 5 waktu tak padan hadis setara ni. Ini karut. Ini mana dia jadi bercanggah dengan hak sedia diterima oleh umat itu. Berdasarkan tawatur. Tak boleh. Ya, mana tak boleh. Sebab apa tambah ni maknanya hak 5 tu dia sudah masuk lah hak 5 tu. Sebanyak-banyak hadis hak sebut sembahyang 5 waktu sehari semalam tu sudah masuk. Dimasukkan oleh hak ni. Mana boleh lagu tu. Itu dia. Kharijah bin Hudzafah ini adalah wakil Amr bin Al-As di Mesir. Dia ni orang penting dalam kerajaan Islam di peringkat awal dulu. Di zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah, gubernur dia di Mesirnya iaitu Amr bin Al-As. Amr bin Al-As inilah bawa Islam dia pergi ke Mesir. Lalu Islam lah orang Mesir lepas kelon ni. Jasa Amr bin Al-As lah. Ni orang kanan. Abdullah Kharijah bin Hudzafah ni orang kanan Amr bin Al-As. Bila Amr bin Al-As tak ada, kalau semayang dia kati. Dan pada malam puak-puak Khawarij nak bunuh 3 orang pemimpin umat Islam, Sayyidina Ali, Muawiyah dan Amr bin Al-As. 3 orang ni pemimpin politik umat Islam pada ketika tu, orang penting. Dia pakak dalam satu masa pagi tu lah nak bunuh. Sayyidina Ali kena mati. Muawiyah kena juga. Kena teruk lah. Doktor kata kalau nak selamat dia ni kena orang ni mesti kena putus. Dan bila putus ni dia tidak akan dapat zuriat dah. Boleh selamat. Kalau tidak mati dia. Kena atas belakang pinggan. Kena tikai. Semasa duduk semaya Sayyidina Muawiyah pun kena, tak mati. Amr bin Al-As puak-puak ni nak bunuh juga. Tapi kebetulan Amr bin Al-As tak segar itu, dia suruh Kharijah ni bin Hudzafah ni pergi ganti dia. Dia lah yang kena mati. Kharijah bin Hudzafah ni mati pagi tu. Kalau Amr bin Al-As pergi, kira-kiranya tamak jugalah riwayatnya. Tapi dia tak pergi sebab uzur. Dia suruh kawan ni lah ganti. Kawan ni yang kena. Ini cerita. Begitulah. Babun fi man lam yutir. Tentang orang yang tidak berwitir. Hadis ini pun tidak sahih juga. Dengan sebab itu tidak jadi kuat lah. Al-witru haqqun. Witir itu adalah hak. Apa makna hak? Witir itu ada satu hak dengan makna kewajiban. Dia kalau hak dalam bahasa Arab ni selepas dia tu ada ala, makna kewajipan. Mana al-witru haqqun ala ahli al-Quran, kira-kira berdasarkan riwayat tadi, ataupun ala kulli muslimin misalnya. Jadi hak di sini dengan makna tanggungjawab, kewajipan. Tapi kalau hak lepas pada tu ada lam, itu makna hak sebab dalam bahasa Melayu. Hak dia. Hak dia. Hak kita kena beri ke dia. Itu makna haqqul lillah. Hak Allah. Sembahyang 5 waktu itu hak Allah. Hak dia. Kita bertanggungjawab kena beri ke dia. Tapi kalau hak ala, ada di bahasa Arab, maknanya kewajipan. Hak selepas ala tu berkewajiban untuk buat. Misalnya sembahyang 5 waktu tu hak ala kulli muslimin. Tanggungjawab dengan makna tanggungjawab di sini ataupun kewajipan. Jadi di sini hak tu dengan makna ke dia? Dengan makna selepas dia tu macam ada alaqah, dengan makna macam ada li. Itu ada dua. Kalau kita kata witir itu kewajiban, daripada sini lah orang-orang Hanafi tu bukan kewajiban. Maknanya orang Islam wajib sembahyang witir. Dan Nabi kata kalau tidak sembahyang witir bukan dari kalangan kita. Mana siapa dia menafikan begitu benda begitu umur ni, ancaman ini tentu benda wajib kata dia, bukan sunat biasa dah. Tapi orang seperti Syafi'i dan lain-lain ulama
dia kata hakun ini bukan dengan makna hak seperti tadi, tanggungjawab tadi, kewajipan tadi, tetapi maknanya witir itu adalah sesuatu yang sabit, yang ada di dalam syariat Islam. Maknanya hak Nabi ada ajar, tidak semestinya benda tu benda wajib. Sunat Nabi ajar juga. Ia adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, sesuatu yang memang ada di dalam syariat Islam, di dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Tidak semestinya dibawa oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi itu wajib. Itulah masing-masing berbeza pendapat di situ. Falaisa minna, tidaklah bermakna bukan dari kalangan kita tu, maknanya menafikan dia ni umat Islam, tidak Islam. Dah, mana tidak sempurna. Memanglah nak sempurna ni buat sunat tu memanglah kau sempurna. Di sini maknanya yang sempurna ikut betul-betul serupa hak Nabi buat lagu mana. Hak Nabi buat dia buat semua di semaya witir. Kita pun nak sempurna buat gitu. Kalau kita kata hak ni maknanya tidak umat, lagu tu orang hak tak menikah tu pun tidak umat je, kerana Nabi tak mengaku umat. Tak, mana umat yang sempurna, yang dia puas hati, yang dia suka. Yang dia suka, dia kenal. Kalau menikah misalnya, kalau semaya witir, dia kenal sangat, suka sangat. Dan dia kira orang ini sebagai orang yang sempurnalah agamanya. Itu maksud. Bukan maknanya sebab ada juga setengah-setengah tu falaisa minna ni memang bukan Islam semati. Ada juga. Tapi setengah-setengah tepat, hak kebanyakannya falaisa minna ni bukan menafikan Islam, cuma menafikan kesempurnaan Islam. Itu saja. Yang ni orang Islam yang sempurna, antara yang kena jaganya ialah semaya. Termasuklah semaya witir. Jangan kita main-main, walaupun tidak kata wajib, tidak kata fardu pun, jangan kita pandang lekeh, pandang mudah, tak ada erga. Jangan gitu. Bahkan kita kena anggap benda ni benda yang istimewa, menyempurnakan kita. Kalau dalam bab ibadat, inilah benda yang menyempurnakan, iaitu hak sunat-sunat. Lepas pada tu cerita ada ni rajul bisyam, orang panggil Abah Muhammad, dia kata witir tu wajib. Muqtadi tu pun pergi jumpa dengan Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit kata silap dia. Kadzabah ni ada beberapa makna dalam hadis. Satu dengan makna dusta, satu lagi dengan makna silap, salah, tak kena, keliru. Itu dia. Itu ada beberapa makna dia. Dalam kitab kita ni pun dia ada rayak tu. Kadzib ada 3 wajah. Yang pertama ala wajhi sahw, fima khafiya alaihi, benda tu dia tidak tahu. Lepas pada tu dengan secara terlanjur ataupun tersalah, hak lagu ni tak ada dosa, lagu ni tak berdosa. Yang kedua kadzib, kalau seseorang tu sengaja buat, dan di situ dia tak boleh kecek betul, dia pelawak di tempat yang memang tak boleh dia kecek betul, salah kalau dia kecek betul. Tu tak dosa juga. Tak dosa juga. Misalnya orang tanya dia tentang seseorang, orang tu kira-kiranya nak dibunuh lah, padahal orang tu tak ada salah. Kita tak boleh rayak orang tu duduk mana kalau dia nak igap. Kalau boleh dia memang akan bunuh. Kita tak boleh rayak. Kalau kita rayak, dosa. Kalau kita kecek betul, tak boleh kecek betul situ. Kena kecek pelawak. Kecek pelawak tu wajib situ. Kalau tak kecek pelawak, dosa kita. Tu kadzib yang kedua. Yang ketiganya dosa orang yang kecek gitu. Kalau dia maksudkan memang nak pelawak lah, pada benda yang memang haram dia kecek pelawak, tiba-tiba dia pelawak, itu memang dosa lah lagu tu. Di sini dengan makna tersilap, silap dia tu, bukan lagu tu. Kalau kita pakai dengan makna dusta, maknanya orang ni tak boleh pakai langsung lah ni, Abah Muhammad. Sedangkan tidaklah sampai ke peringkat tu. Dia ni kadang-kadang sama-sama sahabat, dia kata kadzaba Abu Hurairah, jadi Abu Hurairah pelawak ke pula, tak kira lagu tu. Abu Hurairah silap maksudnya, gitu.
Ubadah pun kata 5 sembahyang hak Allah fardukan ke atas hamba-Nya. Jadi menjadi tanggungjawab kepada hamba untuk mengerjakannya. Sesiapa yang buat sembahyang 5 waktu ni dengan tidak mengabaikannya cuai, tidak, dan dia tidak istighfar, tidak pandang ringan. Dia tidak pandang ringan tentang sembahyang ni, maka ada jaminan di sisi Allah untuk dia untuk memasukkannya ke dalam syurga. Dia tidak cuak, dia tidak main-main, dia tidak anggap lekeh, dia tidak pandang ringan. Sembahyang subuh misalnya tak bangun, tapi dia tidak pandang ringan. Dia cuba dah terlepas, misalnya terlepas. Itu makna lam yudayyi' minhunna syai'an. Lepas pada tu dah terlepas, dia qada, dia tidak tinggal begitu terus dah. Kalau dia buat lagu ni, kalau dia istighfar, tak boleh jadi rosak akidah pun boleh jadi. Hak sembahyang 5 waktu pandangan dapat kau sembahyang tu, tak boleh lagu tu, boleh rosak, kena ngucak semula. Sembahyang ni 5 waktu ni. Kalau tidak gitu, ada jaminan lagi di sisi Allah untuk dia, untuk Allah masukkan ke dalam syurga. Maknanya orang yang buat ni pasti dia masuk syurga, ada jaminan. Walaupun dengan terlepas macam tadi, terlepas pun dia qada, dia tidak akan terlepas gitu ya. Dan orang yang tidak melakukannya, tidak buat sembahyang 5 waktu ni, maka tidak ada jaminan lah. Di sisi Allah bagi dia tak ada jaminan. Boleh jadi kalau Allah nak seksa dia, dia akan menyeksanya. Terpulang kepada Allah keadaannya. Boleh jadi juga kalau Tuhan nak maafkan dia, mengampunkan dia, Tuhan nak masuk syurga dia, boleh juga. Jadi hak ni, keadaan orang ni tak ada jaminan, terpulang kepada Allah. Tetapi dalam Quran dia sebut dah, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Bapa masuk dalam neraka saqar ni kamu? Buatan kami dulu tak sembahyang. Tak sembahyang tu tentu sekali lah hak wajib. Kalau hak sunat tu mana masuk neraka ni pula? Hak wajib lah, hak wajib fardu ni 5 tu lah. Buatan tak sembahyang ni masuk neraka. Itu kira-kira janji Tuhan tu. Kalau dia masuk neraka pun tak nak kata apa dah lah, muka dia rakyat dah. Tapi kalau dia tak sendiri masuk, boleh jadi ada pertimbangan yang lain. Orang ni memanglah dia cuai dia segitu, tapi banyak dari sudut lain dia lebih, dia suka menolong orang, dia baik dengan orang, tak ada sakit hati orang. Boleh jadi, kita tak tahulah tu. Kita tak tahu hak mana boleh tapung dia tu. Jadi Tuhan masuk dia dalam syurga, tak tahu. Tapi tak ada jaminan. Tak boleh kata ada muka kita suka menolong orang, kita tidak menyakit hati orang, jadi walaupun kita tak sembahyang, jamin kita tak masuk neraka. Tak, tidak lagu tu, tak ada jaminan. Boleh jadi masuk neraka. Sembahyang, tinggal sembahyang saja, baik pun hak lain, baik pun neraka juga. Itu kira-kira hak asal. Tapi kalau Tuhan nak abaikan hak tu, boleh. Tidak jadi kurang dia. Hak kurangnya kalau dia janji nak buat lagu ni, lepas tu dia tak bui, tu kurang. Tapi kalau Allah kemaaf ni, tidak kurang dia, jadi lebih pula Allah kemaaf. Orang ni kira-kiranya masuk neraka, dia tidak masuk neraka. Orang ni kira-kiranya selama 20 tahun, dia bui 5 tahun, itu tidak jadi kurang dia, sebab dia boleh kalau nak bui, dia janji dah. Kalau dia batalkan janji dia tu, Allah ke peringat, itu tak apa, tidak jadi kurang. Tetapi kalau hak dia berjanji nak bui gini-gini dia tak bui, tu kurang. Hak lagu tu tak ada, Allah SWT. Tapi kalau dia kata masuk neraka, lepas tu orang tu tak masuk neraka, boleh lagu. Kalau dia kata lagu ni masuk syurga mesti, tiba-tiba buat tak masuk juga, tak ada lagu tu. Dalam akidah kita tak ada lagu tu. Mesti kalau dia berjanji Allah kemolek tu akan dapat. Kalau Allah kelebih lagi, nak ada. Sekurang-kurang dia mesti dapat, tidak sia-sia. Kalau dia kata buat sembahyang gini kelebihannya, tidak sia-sia. Tapi kalau Allah kau seksa, dia boleh jadi kurang, boleh jadi dok, boleh jadi. Ini menunjukkan orang yang melakukan dosa besar, tinggal sembahyang pun dia tidak jadi kafir. Sebab kalau kafir tak masuk syurga.
Masuk juga ni. Seksa je dulu, seksa dulu. Begitu. Maknanya Ubadah menafikan witir ini sebagai wajib, apalagi nak dikatakan fardu. Ni sahabat besar Nabi SAW ni, dia kata begitu. Menunjukkan tetaplah bahawa sembahyang hak fardu ataupun hak wajib ni 5 waktu. Hak lain tu sunat. Nak kata lebih, tu lain lah. Tu paling lebih, tu bab lain. Tapi nak kata fardu ataupun wajib seperti sembahyang 5 waktu, tak ada ijma' orang Islam seluruh dunia daripada dulu sampai bila-bila pun bahawa sembahyang hak setara tu 5. Tak ada hak lain. Babun kam al-witr. Sekatulah. Wallahu a'lam.